Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 21 Februari 2024 bersama saya Kimilia Nur Azlan. Bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak Abdul Taib Mahmud meninggal dunia pada usia 87 tahun. Beliau meninggal dunia sekitar jam 4 pagi tadi di sebuah hospital swasta di Ibu Negara. Jenazah bekas Ketua Menteri paling lama di Sarawak itu kemudiannya dibawa ke Masjid Negara pada 9.05 pagi untuk pengurusan kematian dan penghormatan terakhir sebelum dibawa ke Kuching untuk disemadikan esok. Kelihatan isteri Taib, Rajat Kurdi Taib dan ahli keluarga yang memakai serba putih mengiringi jenazah Arwayaham. Seterusnya, jenazah Taib dibawa ke Dewan Syarahan Utama Masjid Negara bagi ahli keluarga dan rakan-rakan memberi upacara penghormatan terakhir di peringkat Semenanjung. Sementara itu, pemangku Raja Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai berkenan berangkat memberikan penghormatan terakhir kepada Taib Mahmud. Keberangkatan tiba baginda pada pukul 12.07 tengah hari disambut Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof dan ahli keluarga bekas Ketua Menteri Sarawak itu. Turut hadir memberi penghormatan terakhir kepada Arwayaham adalah Yang di-Pertua Negeri Melaka Muhammad Ali Rustam. Turut berangkat memberikan penghormatan terakhir adalah Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanan Ibrahim Alam Shah. Jenazah Arwayaham kemudian dibawa ke Pangkalan Tentera Udara Subang untuk dibawa pulang ke Kuching, Sarawak. Jenazah Arwayaham diterbangkan menaiki pesawat Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang berlepas pada 1.58 tengah hari dan tiba di Kuching sekitar jam 4.30 petang. Jenazah pemimpin veteran itu akan dikebumikan di sebelah pusara arwah isteri pertamanya, Arwayahamah Laila Taib, di kediaman peribadi mereka di Demak Jaya esok. Kerajaan Madani menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Abdul Taib Mahmud. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, pemergian Abdul Taib Mahmud merupakan satu kehilangan yang besar buat Malaysia, khususnya Sarawak. Dalam satu hantaran di media sosial, Anwar berkata jasa dan bakti Arwayaham kepada negara dan negeri Sarawak akan sentiasa dikenang buat selamanya. Sementara itu, Ketua Menteri Sabah Haji Jinur menyifatkan pemergian Taib merupakan kehilangan besar seorang tokoh yang amat berjasa kepada rakyat Sarawak dan pembangunan negeri itu. Taib berkhidmat selama 3 penggal sebagai Yang di-Pertua Sarawak dari 1 Mac 2014 hingga 26 Januari tahun ini apabila Wan Junaidi Tuanku Jaafar menggantikannya. Dia juga merupakan Ketua Menteri paling lama berkhidmat di Sarawak dari 1981 hingga 2014. Sebelum ini, Abdul Taib merupakan satu-satunya tokoh politik era penubuhan Malaysia yang masih hidup dan pernah berada dalam Kabinet Negeri Sarawak yang ditubuhkan pada 22 Julai 1963. Berita seterusnya, Kementerian Dalam Negeri hari ini mengesahkan 3 pemimpin NGO Islam negara ini tidak terlibat dalam sebarang aktiviti keganasan. Menterinya Saifuddin Nasution Ismail berkata demikian pada sidang media di Putrajaya hari ini. Dan NGO yang terlibat itu, mereka individu yang terlibat menganggotai NGO ini lebih kurang 359 daripada 53 kumpulan NGO. Dan jumlah individu yang menggerakkan NGO ni keseluruhannya 359. Jadi kita buat semakan semua sekali. Jadi berdasar pada rekod semakan kita, pihak keselamatan kita, kesemuanya tidak ada dilaporkan sebagai dalam rekod kita yang terlibat dengan sebarang aktiviti keganasan. Terdahulu, 3 pemimpin daripada NGO Islam itu yang aktif dalam menguruskan bantuan ke Gaza disenaraikan dalam Terrorist Screening Center atau Pusat Pemeriksaan Pengganas TSC oleh Biro Penyiasatan Persekutuan FBI Amerika Syarikat. Isu kejatuhan nilai ringgit tidak dibincangkan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini. Perkara itu dimaklumkan Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil pada sidang media di Putrajaya selepas mesyuarat Kabinet. Sementara itu, katanya kerajaan tidak bercadar menaikkan kadar dasar semalaman OPR dengan tujuan untuk memperkukuhkan nilai ringgit ketika ini.
Cuma saya ambil maklum ada setengah pihak yang memberikan komen. Saya tak pasti sama ada pihak-pihak tertentu ini mahu Bank Negara naikkan OPR. Saya jangka itu bukan satu perkara yang akan membantu rakyat pada waktu ini. Perdana Menteri juga telah menyatakan perkiraannya sudah pasti sekiranya kita naikkan OPR, kadar interest rate bagi Malaysia lebih tinggi, tapi kesannya kepada rakyat. Jadi Perdana Menteri sangat cakna tentang perkara ini dan saya rasa itu bukanlah satu langkah yang baik pada waktu ini. Tapi apapun kita serah kepada Bank Negara, tapi tidak ada apapun Bank Negara yang akan putuskan. Kita ke perkembangan berikutnya. Pemimpin UMNO percaya Dr. Mahathir Mohamad sedang mencari alasan untuk menolak Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Pulau Batu Putih. Ini kerana Dr. Mahathir sedar dosa kehilangan wilayah amat besar dan tidak boleh dimaafkan. Dalam satu hantaran di media sosial, Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Muhammad Fuad Zarkashi berkata, bantahan Peguam Dr. Mahathir terhadap pelantikan Mat Raus Sharif sebagai pengerusi RCI umpama takut kepada bayang-bayang sendiri. Pada 16 Februari lalu, Malaysia Kini melaporkan Dr. Mahathir mungkin memulaukan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Ini sekiranya RCI tersebut terus diterajui oleh bekas Ketua Hakim Negara Mat Raus Sharif. Peguam Dr. Mahathir Rafiq Rashid berkata dia tiada pilihan lain kecuali menasihatkan Dr. Mahathir tidak menyertai RCI tersebut atas alasan Mat Raus mempunyai konflik kepentingan dalam kes itu. Dalam pada itu, Fuad berkata Dr. Mahathir tidak layak bercakap soal konflik kepentingan, mendakwa bekas Perdana Menteri itu orang yang banyak diselubungi konflik ketika di puncak kuasanya. PAS Melaka yakin untuk mentadbir negeri itu selepas PRU akan datang jika ahlinya mengambil pendekatan tertentu. Pesuruhjaya PAS Melaka Zulkifli Ismail berkata ketika ini di negeri itu terdapat lebih 23,000 ahli yang boleh digerakkan bagi menarik sokongan ramai. Memetik portal Harakah Daily, dia kemudian membandingkan jumlah ahli PAS itu dengan 6 sahabat Rasulullah SAW yang berdakwah di Madinah untuk mengajak mereka memeluk Islam pada zaman silam. Mengambil iktibar dari peristiwa pada zaman Islam baru berkembang dulu, Zulkifli berkata pengislaman secara en blok 6 individu dari Madinah itu merupakan suatu sejarah. Zulkifli yang juga ahli Parlimen Jasing berkata demikian semasa menyampaikan ceramah Isra' Mi'raj di Balai Islam Kampung Seri Minyak, Jasing. Untuk rekod, Melaka memiliki 28 kerusi Dewan Undangan Negeri. Pilihan Raya Negeri PRN yang diadakan pada 2021 menyaksikan PAS bertanding di 8 kerusi, manakala selebihnya mereka memberi laluan kepada calon lain dalam kalangan komponen PN. Hasil PRN tersebut, semua calon PAS gagal memenangi kerusi, manakala Bersatu PN hanya menguasai 2 daripada 28 yang ada, iaitu Sungai Udang dan Bemban. Suasana di Forum Reformasi Lembaga Pengampunan sedikit panas apabila seorang penonton yang hadir bangun mengkritik pengampunan Najib Razak. Forum tersebut yang diadakan semalam menjadi tegang apabila salah seorang panel forum tersebut adalah Peguam Najib, Syafi Abdullah. Najib does not deserve the pardon, partial or otherwise. It deserves to be in prison serving the full sentence. The Bar Council has to stand up for this and make it a point. Go and challenge it if you want to. Show the world, show the country what this Bar Council does and has done. I leave it at that. But Shafi, please don't misrepresent information. I don't know why Mr. Dillon takes that sort of an attitude. What I have just told this hall is what I have learned from the record office of the prison through a recently retired prison officer by the name of Kadir Jalan, who happens to be the only legal officer of the prison. Until today, he has not been replaced. Who cares whether I was in the trial or not? Because that's not relevant.
We're talking about post-trial, whether he got pardoned or not. On record, I have been told by this officer and from the record that Mokhtar Hashim got a pardon. That's it. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemila Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.